Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda bersama saya Luqman Muhammad untuk koresponden TVS di mana kita akan mendapatkan laporan semasa dari luar negara, semestinya bersama saya, saudara Alfian Zaini yang kini berada di Amerika Syarikat. Baik, apa khabar Encik Alfian di sana? Alhamdulillah, sihat. Terima kasih. Baik Encik Alfian, kita teruskan sahaja dengan perbincangan untuk episod kali ini. Pentadbiran Presiden Amerika Syarikat Joe Biden memberi amaran terhadap kelusuan menangani pandemik COVID-19. Pada masa sama, rakyat di sana turut digesa untuk terus memakai pelitup muka dan mengamalkan penjarakan fizikal walaupun beberapa sekatan sudah dilonggarkan. Pengarah Pusat Kawalan Penyakit Berjangkit di sana, Dr. Rochelle Walensky juga memaklumkan Amerika kini dalam keadaan kritikal dalam usaha menangani pandemik itu. Pada masa sama, beliau mencangkakan 2 bulan akan datang adalah amat penting untuk usaha melandaikan lengkuk di sana. Akan tetapi ketika ini orang ramai sudah mula lesu untuk patuh kepada prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Malah sebelum ini, Gubernur Texas mengumumkan penggunaan pelitup muka tidak lagi dikuatkuasakan di daerah itu dengan beberapa lagi sekatan dilonggarkan. Begitu juga di beberapa daerah lain termasuk Mississippi dan Michigan sehingga dikritik keras oleh Biden. Tegas Biden, tindakan berkenaan adalah satu kesilapan yang besar. Malah katanya ia bukan pendekatan sebenar yang perlu dilakukan walaupun ketika ini vaksin sudah mula diperoleh kebanyakan negara. Kata Biden lagi, apa yang diperlukan ialah pemikiran yang primitif dalam memastikan semua tindakan dilakukan dengan baik demi kebaikan warga Amerika. Baik, mungkin Encik Alfian ada butirannya. Silakan Encik Alfian. Terima kasih Luqman. Governor Texas Greg Abbott mengumumkan Selasa lalu untuk menarik semula penguatkuasaan pelitup muka di negeri tersebut. Malah beliau juga membenarkan kesemua premis perniagaan untuk beroperasi dalam kapasiti 100% bermula 10 Mac ini seolah-olah mengembalikan norma pra-pandemik di negeri Texas. Secara khususnya, beliau hanya membenarkan pihak daerah untuk menjalankan strategi kawalan COVID-19 masing-masing sekiranya kadar jangkitan melebihi 15% kapasiti hospital di kawasan masing-masing selama 7 hari berturut-turut. Justifikasi beliau untuk langkah-langkah ini adalah kerana nombor satu, terlalu ramai penduduk di Texas terpinggir dari peluang pekerjaan dan banyak pemilik perniagaan kecil tidak mampu membayar kos-kos perniagaan mereka. Penduduk Texas juga sudah mula menguasai langkah-langkah ataupun tabiat hari-harian mengelakkan jangkitan COVID-19. Sehingga Selasa lalu sudah 5.7 juta suntikan vaksin juga telah diberikan kepada warga Texas dan wujudnya lebih 10 juta dalam lebihan dalam peralatan pelindungan peribadi di negeri tersebut. Lebih 10 juta warga Texas juga telah dilaporkan pulih dari jangkitan wabak ini. Atas justifikasi ini, beliau meneruskan langkah-langkah tersebut. Langkah-langkah ini juga diamalkan oleh Governor daripada Mississippi ke atas negerinya dengan berasaskan alasan bahawa jumlah kes sudah pun berkurang secara mendadak dan vaksin sudah pun mula diedarkan dengan cepat. Pakar-pakar kesihatan tidak bersetuju dengan langkah ini kerana pelonggaran kawalan ini boleh menyebabkan satu lagi kemuncak penularan tak kala kita berhadapan dengan varian-varian baru COVID-19. Ada juga pihak yang berpendapat ianya adalah satu langkah untuk mengalihkan fokus terhadap kegagalan pemerintah negeri Texas dalam krisis utiliti yang berlaku akibat ribut salji yang melampau kurang 2 minggu lalu. Walau bagaimanapun tidak kesemua datuk-datuk bandar dan pegawai-pegawai daerah Texas ini bersetuju dengan tindakan ini dan berpendapat ianya memperkecilkan pengorbanan barisan hadapan dalam membendung wabak ini. Malah ada yang masih mengekalkan kawalan di kawasan masing-masing walaupun telah diberikan kelonggaran di peringkat negeri.
Baik, kita masih lagi bersama Encik Alfian dan sebentar tadi kita bercakap mengenai COVID-19 serta isu plot rusuhan yang berkemungkinan terjadi. Untuk topik seterusnya, pentadbiran Joe Biden mengecam junta Myanmar. Ia susulan tindakan mereka menahan beberapa anggota media. Jurucakap Jabatan Negara Ned Price turut menggesa agar pembebasan segera dilakukan ke atas individu yang ditahan dan menghentikan gangguan kepada media. Sejauh mana Encik Alfian melihat tindakan Biden ini? Baik Lokman, keganasan terbaru ke atas penunjuk-penunjuk perasaan di Myanmar menyaksikan jumlah kematian 50 nyawa walaupun sumber menyatakan bahawa jumlah sebenar adalah jauh melebihi jumlah yang dilaporkan tersebut. Keganasan ini dikecam komuniti hak asasi manusia global dan pihak-pihak bangsa bersatu dan termasuklah Amerika Syarikat. Washington menyeru agar dunia memberikan kecaman hebat ke atas pelanggaran hak asasi manusia yang berlaku di Myanmar dan kini sedang mempertimbangkan polisi-polisi yang wajar untuk memberikan tekanan terhadap kerajaan junta Myanmar dan mengembalikan tadbir urus awam secara demokratik di negara tersebut termasuklah kekangan politik dan ekonomi. Baik, masih juga menyentuh mengenai Myanmar. Jabatan Perdagangan Amerika telah menyenarai hitamkan Kementerian Pertahanan, Kementerian Dalam Negeri dan dua entiti komersial Myanmar. Jabatan itu turut mengumumkan langkah-langkah kawal ekspor yang lebih ketat terhadap Myanmar. Malah Amerika pada bulan lalu menyekat beberapa pemimpin tentera dan menyenarai hitam 3 entiti yang berkaitan dengan tentera atau pasukan keselamatan Myanmar. Tentera juga mengisytiharkan perintah darurat selama setahun di Myanmar setelah menahan Presiden U Win Mint dan Konselor Negara Aung San Suu Kyi bersama pegawai kanan lain dari Liga Demokratik Kebangsaan pada 1 Februari. Ia mendakwa terdapat penipuan undi dalam pilihan raya umum November 2020 di negara itu yang menyaksikan Liga Demokratik Kebangsaan memenangi majoriti kerusi di kedua-dua Dewan Parlimen. Suruhanjaya Kesatuan Pilihan Raya Myanmar bagaimanapun menafikan tuduhan itu. Jadi apakah komen Encik Alfian berhubung perkara ini? Baik Lokman, pada pendapat saya sudah sampai masanya untuk Amerika Syarikat untuk bertindak dengan lebih strategik untuk mengenangi masalah ataupun konflik di Myanmar seperti yang telah dijayakan oleh pentadbiran Obama hampir sedekat yang lalu dalam pemulihan pentadbiran berdemokrasi di Myanmar. Ia merupakan satu kejayaan besar dalam polisi asing Amerika Syarikat dan berpotensi menjadi contoh untuk berhadapan dengan negara-negara bergolak seperti Cuba dan Iran. Walau bagaimanapun semenjak kejayaan itu, Myanmar sekali lagi berhadapan dengan sekatan-sekatan ekonomi akibat rampasan kuasa pihak tentera ke atas negara tersebut. Walaupun ianya bukanlah berpunca langsung dari Amerika Syarikat, namun ianya berkait rapat dengan usaha-usaha yang tidak konsisten dari Washington untuk mengekalkan lagi agenda demokrasi ke atas Myanmar. Dan ditambah pula dengan krisis kemanusiaan berpanjangan di utara Myanmar di mana kita dapat saksikan penindasan kejam dan sistematik ke atas pihak minoriti Islam di wilayah tersebut. Fokus Amerika Syarikat yang terdahulunya memberikan pendekatan yang rapi dalam pembebasan Aung San Suu Kyi semasa pentadbiran Obama tidak lagi diteruskan semasa pemerintahan Trump, di mana fokus utama adalah lebih kepada kepentingan strategik Myanmar dalam perebutan pengaruh Amerika Syarikat dan China di rantau Asia Tenggara. Selama pentadbirannya, Trump cuma menghantar setiausaha negerinya sekali sahaja ke Myanmar dalam menangani masalah Rohingya dan mengenakan sekatan ke atas ketua tentera Myanmar ketika itu. Semenjak itu, fokus Amerika Syarikat terhadap Myanmar adalah lebih sporadik dan lebih kepada mengeluarkan kenyataan saja yang mengecam Aung San Suu Kyi kerana menyokong penindasan terhadap puak Rohingya. Dalam minggu-minggu terakhir pentadbiran Trump, kita dapat melihat mereka aktif memberikan kenyataan terhadap kemelut demokrasi di Venezuela, Tanzania, Uganda, Cuba, Iran dan Rusia. Walau bagaimanapun tiada lagi kenyataan-kenyataan dikeluarkan mengenai Myanmar, walaupun ketegangan antara rakyat awam dan tentera di negara tersebut semakin meruncing semenjak pengambil alihan
kuasa pada Januari lalu, Presiden Biden juga mengambil pendekatan yang sama, berdiam diri sehinggalah penghujung Januari lalu, di mana kenyataan mengecam rampasan kuasa ini dikeluarkan oleh Washington. Dengan sekatan ekonomi yang terbaru ini, kita harap dapat memberikan tekanan yang lebih hebat kepada pihak pentadbiran junta Myanmar untuk mengembalikan kuasa kepada rakyat. Baik, itulah dia tadi perkongsian daripada Encik Alfian yang melaporkan kepada kita. Terus daripada Amerika Syarikat, kepada penonton, terima kasih saya ucapkan. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama kami. Apakah topik yang akan dibincangkan, sama-sama kita nantikan minggu depan dalam Koresponden TVS. Saya Luqman Muhammad. Assalamualaikum. Salam sejahtera.